Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Hakimi. Terima kasih kepada yang dihormati Tuan Haji Muhammad Zamri bin Haji Muhammad Syafiq, pengarah Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah. Yang dihormati yang berusaha Dr. Baharudin Osman, Timbalan Pengarah Institut, tuan-tuan pensyarah, terusnya ibu bapa, seterusnya pelajar-pelajar, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tajuk kita merdeka dunia, merdeka akhirat. Saya seronok hari ini bila saya berhadapan dengan bakal-bakal asatizah, bakal-bakal pendakwah di negeri Sabah ni. Sebab itu tajuk-tajuk juga merdeka-merdeka juga. Kan? Tapi dah saya sampai ke tempat tuan-tuan, maka ada baiknya saya bawa kepada tuan-tuan semua bagaimana nak jadi seorang pendakwah. Pengalaman yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaat untuk masa depan tuan-tuan dalam bidang pendakwahan. Saya mula berdakwah, berceramah daripada tahun 1990. Tuan-tuan pun tak lahir lagi. Jadi bayangkan umur 90, tahun 90 saya dah pegang mikrofon. Tahun 90 saya dah jalan merata-rata. Sampailah sekarang 2022. 32 tahun. Ustaz Hakimi baru 29. Oh, 35. Nampak muda. Jadi Ustaz Hakimi umur 3 tahun saya dah ceramah dah. Sampai sekarang masih lagi jalan lagi dakwah. Dan herannya tak nampak tua tu. Tu yang heran. Tuan-tuan kena ambil belajar. Siapa yang datang hari ni untung belajar macam mana nak mengekalkan kemudaan tu tuan-tuan. Perasan pula tuan-tuan. Baik. Saya mula mengajar tahun 1990 sewaktu saya masih belajar. Bila saya duduk di Mahad Tahfiz Al-Quran dan Qiraat Negeri Perak, pengetua saya kata, "Kazim, kamu ganti ana ceramah dekat jabatan tu. Ana ada mesyuarat," kata dia. Jadi itulah kali pertama pada tahun 1990 saya mengajar. Itu pun sebab pengetua saya minta ganti. Tetapi waktu saya di sekolah memang saya dah jadi pemidato. Saya wakil sekolah, pemidato, wakil sampai ke peringkat negeri, peringkat kebangsaan, pidato syarahan agama, pidato piala diraja. Jadi saya memang kaki pidato sejak daripada sekolah lagi. Saya waktu-waktu macam ni pukul 9, pukul 10 pagi, guru saya akan suruh saya duduk di padang sekolah bercakap seorang-seorang. Kau berceramah tengah-tengah padang. Orang lalu lalang tengok budak-budak gila buat bercakap seorang-seorang. Akhirnya bila gila jadi penceramah. Jadi adik-adik kalau nak berceramah, gila dulu. Insya-Allah. Hospital Tanjung Rambutan tu banyak kosong lagi. Biar orang kata gila pun, supaya kita hilang sifat takut. Hilang sifat segan. Hilang kepada kita sifat tak berani nak cakap. Masalah kita sekarang ialah ilmu banyak, tapi tak berani nak cakap. Ilmu ada balik dari Mesir. Kau buat kuliah kejap. Anak. Lala dia belah gitu. Anak ke mana? Tak tahu pergi mana. Sebab dia takut nak cakap. Ada orang yang ada ilmu tapi tak pandai nak cakap. Apa kau nak cakap, Mat? Cakaplah, Mat. Dia dok dia tak reti nak cakap.
Ada ilmu tapi tak pandai nak cakap. Yang paling menakutkan tak ada ilmu, cakap banyak pula. Yang tu paling menakutkan. Ilmu tak ada, cakapnya banyak pula. Tuan PTA kita ada ke ni? Tuan PTA, pegawai takbir agama ada? Tuan tak ada ya? Baik. Kadang-kadang ilmu tak ada, cakap lebih. Itu orang Perak panggil labun. Labun je kamu ni. Itu labun. Bahasa Sabah apa ya? Cakap kosong apa ya? Sembang besar. Sembang kari. Temberang. Temberang. Kami orang Perak labun. Kamu ni labun je. Pandai labun saja tuan-tuan. Baik. Jadi adik-adik yang saya hormati, di antara benda yang kita kena buat ialah, selain daripada ada ilmu, ada cara menyampaikan pada orang. Ada keberanian untuk menyampaikan kepada orang. Ada seni untuk menyampaikan kepada orang. Seni inilah tuan-tuan kena gila, kena cari. Kalau tuan-tuan tak ada seni, tuan-tuan takkan ke mana dakwah. Contoh seni itu apa? Sekarang pukul 8.35. Okey. Selalu waktu ini, apa yang sesuai, siapa yang datang, dia kena tengok. Jam 9 malam, siapa yang datang, waktu itu, apa yang sesuai. Itulah cara penyampaian. Jangan kita bercakap pada anak-anak tadika macam kita cakap dengan budak universiti. Salah tu tak ada seni. Yang datangnya semua budak tadika, tabika kemas, pasti datang. Tapi bercakap macam budak you, pensyarah tu. Kalau kita melihat kepada metodologi pendidikan kita ya, anak-anak ya, apa ke benda engkau, metodologi apa benda? Budak tu bukannya faham, dia umur 5 tahun, 6 tahun. Sama-sama dia orang buat logi tu apa? Belakang rumah kita logi penapisan tandas tu. Itu logi lain dek, ini logi lain. Sebab tu bila bercakap dengan orang tua-tua lain, bercakap di padang lain, bercakap dalam bilik kuliah lain. Kalau tuan-tuan bercakap di padang, bercakap depan orang ramai khalayak pukul 9 malam, yang datang tu makcik, pakcik, opa, ayah, mak, anak kecil semua ada. Tuan-tuan tak boleh bawa dalam bilik kuliah ke sana. Jangan bawa style bilik kuliah di situ. Tak boleh pergi dia orang. Kalau kita melihat pendapat Imam At-Tabari dalam kitab dia, dia mengatakan bahawa, tetapi pendapat Imam At-Tabari dibantah pula oleh seorang lagi ulama, iaitu Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi mengatakan bahawa benda itu, tetapi pendapat Ibnu Jauzi dibantah pula. Sebab bila Nabi kau ni dibantah. Sebab orang datang di situ untuk belajar supaya mereka dapat satu keputusan. Hukum ini yang ni, hukum ini yang ni, hukum ni yang ni. Kita tak boleh bawa dia orang keluar daripada padang, bawa daripada keluar pada dewan dalam keadaan, mak, apa mak dapat tadi? Pendapat itu dibantah sampai habis dibantah. Yang nak dibawa pendapat itu mazhab ini, pendapat itu mazhab ni dalam bilik kuliah tuan-tuan. Sesuai dengan otak tuan-tuan, sesuai dengan umur tuan-tuan, sesuai dengan tak ada kerja kita ni, kita sebagai pelajar je, tapi orang di luar sana macam-macam kerja dia orang kena buat. Macam-macam benda dia orang kena fikir. Tiba-tiba kita mengajar dia orang yang menjadikan dia orang pening kepala lagi. Maka lama-lama dia datang tak seronok untuk datang belajar. Sebab itu yang di luar sana, yang di padang sana, bagi orang seronok. Bagi orang nak datang belajar. Lepas ni aku nak ikut kuliah di sana, aku nak ikut pengajian di sini. Itu sebagai penyemarak semangat untuk mereka datang belajar. Bukan nak cerita yang ini, yang tu yang orang-orang lari tuan-tuan. Sebab tu di situ tuan-tuan akan lihat antara orang yang berceramah, dalam ceramah dia ada ketawa, dalam ceramah dia ada serius, dalam ceramah dia ada lagu, dalam ceramah dia ada joke, ada humor. Orang yang macam ni akan lebih diminati daripada orang yang ceramah yang dibantah tadi ni. Akhirnya timbul pergaduhan. Itu penglipu lara. Ustaz tu penglipu lara, dia tak cerita ni, dia penglipu lara, dia bagi orang ketawa je. Ya, tuan-tuan ingat senang nak kontrol 2 jam orang supaya jangan bergerak. Tuan-tuan ingat senang nak kumpulkan orang 3 jam, jangan balik, jangan bercakap, dan baby pun jangan menangis, diam baby tu. Tuan-tuan ingat senang nak kontrol baby tu. Mak dia siap pukul mulut,
2 jam pukul mula budak, jangan nangis. 2 jam setengah mati pula budak tu tuan-tuan. Tuan tengok senang ke nak kontrol orang datang daripada jauh-jauh. Pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak ni tuan-tuan, Masya Allah, perginya hutan, perginya pokok. Tapi bila sampai tempat ceramah, ramai gila orang. Dari mana dia orang datang? Betul tuan-tuan, saya jadi pelik. Saya pergi ceramah di Sarawak, naik bot, naik ferry. Naik ferry sebelah, buaya sebelah tengok. Oh. Naik ferry, turun bukit, naik bukit. Bila sampai, Masya Allah, dari mana kau datang ni? Yang saya jumpa banyak tepi jalan ialah rumah burung. Burung walid. Tak ada orang, burung je. Tapi bila ceramah orang, burung pula tak ada. Jadi kenapa yang dia orang sanggup datang jauh-jauh dan boleh datang? Sebab benda itu menyeronokkan dia orang. Tapi kalau tuan-tuan bawa 100%, 100%, ilmiah di situ. Pendapat ini dibantah. Baik ni jaga burung walid tuan-tuan. Sebab itu dalam kita nak mendidik, seni kena ada. Dalam kita nak berdakwah, seni kena ada. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, pengalaman saya sepanjang berpuluh-puluh tahun ceramah ni, tak adalah besar, banyak benar pengalamannya, tak ada. Saya jadi pengetua pencetus ummah TV Astro. Pensyarah dia, pengajar dia orang PU. Macam PU lah tuan-tuan. Jadi zaman sekarang dah tak ada lah. Tak silap saya, zaman tu sempat saya bersama dengan Azihal dari Sabah ni. Ya, Ustaz Azihal apa? PU Azihal ya Ustaz kalau ada lah. Ya. Dia daripada Sabah. Kemudian yang meninggal tu apa nama ya Ustaz? Apa? Zaid. Zaid. Ya. Yang putih-putih tu. Itu saya sempat dengan dia. Saya latih dia orang. Kemudian di TV3 saya latih da'i TV3. Kemudian saya jadi mursyid, pengetua da'i TV3. Kemudian TV RTM, astagfirullahalazim, anak-anak untuk anak-anak kecil. Untuk budak-budak bintang kecil ke bintang apa ke lupa dah. Jadi bertahun-tahun, beratus-ratus orang saya latih jadi penceramah. Beratus-ratus yang terlibat dengan kontroversi, yang menikah bercerai, yang kahwin dengan artis. Adik-adik kalau nak kahwin dengan artis masuk PU. Yang jadi jutawan, macam-macam tuan-tuan pengalaman saya. Dan saya latih dia orang beratus-ratus orang setiap musim. Dan dia orang masuk ke sekolah saya beberapa minggu, beberapa bulan sebelum masuk dalam TV. Sebelum keluar dalam masyarakat. Ada yang jadi jutawan sekarang. Ada yang jadi penceramah tetap radio. Ada yang jadi penceramah tetap televisyen. Ada yang jadi guru. Ada yang jadi pengetua. Jadi adik-adik, jangan adik-adik nampak dakwah ni sempit. Nombor 1 pagi ni, jangan anggap bahawa dakwah ni sempit. Dakwah sangat luas. Kawan saya balik dari Mesir, 7 tahun dia di Mesir. Dia tak jadi ustaz. Dia tak jadi pendakwah. Dia jadi tauki kelapa sawit. Dia ada 400 ekar kelapa sawit. Dan sekarang dia sibuk berceramah dengan sawit dia. Tak semestinya balik daripada Mesir jadi ustaz. Itu yang tadi Merdeka Minda. Balik ni jadi ustaz, balik ni jadi ustaz. Balik ni jadi kerja pejabat agama. Balik ni kerja jadi imam. Habis tu kalau tak ada kerja. Sebab bila saya ceramah di Mesir 1 tahun saya pergi. Saya ceramah pada budak-budak di Mesir. Budak-budak Malaysia kita. Bila buka sesi soal jawab, ada satu anak muda bangun. Dia dah 6 tahun di Mesir. Dah 6 tahun di Mesir. Dia kata, Ustaz, next year saya nak balik ke Malaysia. Apa jaminan kerajaan pada saya untuk saya bekerja nanti? Itu soalan dia. Soalan dia, apa jaminan kerajaan untuk memastikan dia dapat kerja bila dia pulang ke Malaysia? Saya kata, silalah awak. Silalah awak. Saya pun tak kerja dengan kerajaan. Kalau awak mengharapkan kerja kerajaan, sempit hidup awak. Tapi kalau awak mengharapkan pada Allah, luas hidup awak. Ini yang kata Merdeka Minda.
Kalau awak merdeka, awak tak merdeka minda, awak masih mengharapkan aku nak kerja kerajaan, aku nak kerja kerajaan, awak sempit hidup. Luas. Kawan saya tuan-tuan sekarang dia jadi pakar komputer. Dia orang hafiz Quran, tapi pakar kepada komputer. Merawat komputer, membuat macam-macam benda dalam komputer. Seluruh jabatan panggil dia untuk buat. Dia orang hafiz Quran tapi pakar dalam bidang komputer. Ada kawan saya sekarang selepas habis tahfiz, dia masuk Universiti Pertanian pada masa itu. Kemudian sekarang dia jadi pengarah perhutanan sebuah negeri. Dia hafiz Quran, jadi pengarah perhutanan negeri di Malaysia. Tak semestinya kita ni jadi pendakwah. Adik-adik lepas habis diploma ni sambung bidang lain. Kawan saya sekarang menjadi doktor, hafiz Al-Quran, sambung pengajian di India, ambil doktor dan sekarang jadi doktor. MBBS India. Saya tanya, apa kejadah kau pergi ke doktor pula ni? Jadi doktor sekarang. Padahal hafiz Quran. Daripada diploma, stop diploma, cukup setakat diploma tahfiz, kemudian dia sambung pergi ke Mesir, balik jadi guru Jekov. Yang tu ramai. Jadi guru sekolah kebangsaan, jadi guru dan sebagainya. Ada kawan saya tuan-tuan yang sama-sama belajar dengan saya menjadi korporat. Adik-adik pergi ke Pulau Pangkor, ada hotel dia 5 bintang, 6 bintang di Pulau Pangkor. Dan kalau adik-adik pergi ke Langkawi, ada satu pulau yang kita naik boat, pusing sampai Tasik Dayang Bunting, naik bagi burung elang makan itu, dia akan bawa ke satu pulau yang orang mandi-manda di pulau tu. Jauh dari pulau besar Langkawi. Pulau tu dia punya. Bayangkan budak hafiz Quran ada pulau. Budak hafiz Quran ada hotel 5-6 bintang di Pulau Pangkor. Cari dalam Google apa hotel 5-6 bintang di sana. Itu dia punya. Jadi korporat. Subhanallah. Ada kawan saya yang jadi ahli politik. Jadi ahli politik, jawat jawatan politik. Kemudian kalah pula pilihan raya. Sekarang duk menung, tak ada kerja apa pula. Macam-macam. Jadi adik-adik cuba nampak, daripada 400 ekar kelapa sawit dia buat, mana dia dapat tanah sampai 400 ekar? Dia pergi ke pejabat tanah, dia tanya mana dia tanah wakaf yang tidak diusahakan. Jadi dia nak usahakan, dia nak tanam kelapa sawit, dia bayar ke pejabat agama, dia bayar ke pejabat ini, dan duit ini dia bahagi-bahagi, dia boleh tarik orang bekerja dengan dia. Kerja dia ialah cari tanah yang terbiar, yang diwakafkan, yang tak dimajukan, dan dia minta izin untuk tanam pokok, dan dia buat pembahagian. Akhirnya dia uruskan sekarang 400 ekar kelapa sawit. Dia tak jadi ustaz, dia tak jadi imam, dia tak jadi tuan qadi, dia jadi tuan kelapa sawit. Jadi adik-adik, jangan kita ingat lepas ni aku nak jadi ustaz dan sebagainya. Dan ada kawan saya jadi pada tahfiz, sekarang jadi pelakon. Siapa ustaz? Ustaz Kazim lah, pelakon sekarang. Yang dah faham, tak faham sudah. InsyaAllah akan keluar tak lama lagi. Baju saya serupa dengan baju akak. Astaghfirullahalazim. Akak lah tu, tengok-tengok orang siapa. Ni akak ni, dekat tiang tu. Yang pegang, yang pegang, sama pula baju kita ni. Allahu Akbar. Ada kimia ni. Baik tuan-tuan. Baik, nombor 1, minda kita keluarkan. Jangan ingat lepas ni aku mengaji agama ni, aku nak jadi pendakwah, aku nak jadi ustaz, aku nak jadi ustazah je. Segala benda akak-akak boleh jadi. Selagi mana adik-adik cakap aku nak jadi ustazah, aku nak jadi ustaz je lepas ni, sempit tuan-tuan. Sedangkan kita mempunyai pelbagai kepakaran. Ada pelajar saya yang jadi penyanyi. Jadi penyanyi, dia tak sesuai jadi pendakwah. Sekarang buat album nasyid Arab semua. Saya sebut nama kan tuan-tuan semua kenal. Sekarang jadi pendakwah, dalam masa yang sama jadi penyanyi, duk nyanyi siang malam. Dah jadi kontroversi sekejap hari tu. Dah bebas dah. Tidak ada sebarang cas untuk dia, tidak ada kes untuk dia, tidak ada didakwa langsung. Sebab tu adik-adik jaga-jaga yang muka handsome-handsome ni. Orang ngorak kita tak layan, orang ngorak kita tak layan. Sekarang jaga. Bahaya tuan-tuan.
Saya baru ni orang datang Minang saya. Sehari sebelum saya pergi Mekah, Ustaz, sebelum saya pergi Mekah, Ustaz, satu orang daripada negeri mana tak tahu, umur 64 tahun. Dia kata, Ustaz, betul Ustaz tak nak ni? Tak apalah kak, saya pun sibuk kak. Kencing manis, kencing tawa. Penyakit saya tu kencing manis, kencing tawa, kena kencing. Sakit jantung, kena santau lagi. Kalau kak kahwin dengan saya, menderita kak, tak payah. Betul Ustaz tak menyesal? Betul tak menyesal. Umur 64, awal-awal saya tolak. Tapi kalau 24 insya-Allah. Kita rawatlah yang mana penyakit kencing manis ke apa, kita buka ubatlah insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, nombor satu, minda kita merdekakan bahawa peluang pekerjaan kita sangat luas. Peluang rezeki kita sangat luas. Allah Maha Kaya. Allah bukan miskin. Adik-adik perlu jadi orang baik dan Allah bagi rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dah. Dan jangan anggap bahawa bila kita terlibat dengan bisnes, kamu dah lari daripada asal. Kita terlibat sebagai suri rumah tangga, tak kerja apa pun. Habis belajar aja terus kahwin. Kahwin pula dengan pensyarah ibdas. Astaghfirullahalazim. Patut tak pas. Rupanya duk main mata dengan pensyarah. Habis tuan. Lepas kahwin langsung jadi suri rumah. Akak-akak juga adalah orang yang baik, mendidik anak-anak. Anak-anak yang baik dididik dengan cara yang baik, menjadi warga negara yang baik, menjadi muslim yang baik. Jadi jangan kita hina pula orang yang tak bekerja. Habis tu Ustaz, saya pun malas kerja Ustaz. Siapa? Saya lah lelaki. Atau apa abang nak buat apa? Saya nak melahirkan anak-anak yang baik. Atau apa anak awak nak makan? Pandai-pandailah dia hidup Ustaz. Allah Maha Kaya Ustaz. Aku terajang dia ni kan. Tanggungjawab kita suami bukan macam orang perempuan. Kita laki-laki kena tanggung nafkah untuk dia orang. Orang perempuan tak apa. Maka tolong bersihkan minda anda. Satu. Yang kedua, apa yang kita nak ada sebelum kita jadi seorang pendakwah? Seorang yang terlibat dalam bidang dakwah. Sama ada di pejabat agama, di masjid, di pejabat orang asli, di pejabat mana-mana sajalah. Pendakwah bebas, nak buka sekolah, nak buka pondok sendiri ke, tuan-tuan nak kerja di sekolah ke, apa benda yang tuan-tuan kena ada? Kekuatan jiwa, kekuatan mental, kekuatan rohani. Tak ada yang ni tuan-tuan, tak ada. Sebab tu anak saya, dia hafiz Quran, dah tamat. Anak laki-laki saya dah tamat ijazah. Sebelum dia grade ini tuan-tuan, saya suruh dia masuk askar. Saya suruh dia masuk askar, latihan wataniah sebulan lebih. Kau pergi masuk askar wataniah punya pusat latihan, kau berlatih sebagai tentera. Hitam balik tuan-tuan. Gini muka. Oh, sudah. Handphone langsung tak boleh telefon sebulan. Benung dah. Berlatih dalam air. Macam mana tuan-tuan tengok cerita komando tu, duduk dalam air tak bernafas. Macam mana tuan-tuan tengok orang dalam cerita perang tu, rehat dia macam mana rehat? Rehat askar ni macam mana? Rehat askar kepala ke bawah, kaki, punggung ke atas, tepi jalan, begini duduk. Itu rehat dia orang. Rehat kita tepi tiang. Allah dengan abang tu. Gini tengok rehat nampak. Oh, yang ni kena hantar askar ni tuan-tuan. Kepalanya dekat tanah, punggungnya ke atas. Rehatlah kau. Tangan kat belakang. Balikkan adik-adik buat. Tak payah buat sekarang, boleh buat. Kita buat praktikal sekarang. Oi, dia kata beratnya ustaz. Oh abang ayah, oi, pukul 2 pagi perang lautan. Sebab nak ajar bagi semangat. Macam tu yang Rasulullah dulu. Sebelum mengajar orang, Rasulullah bela kambing dulu. Nabi-nabi bela kambing dulu. Bukan kata Rasulullah aja. Nabi Ibrahim bela kambing, Nabi itu bela kambing. Sebab binatang yang paling degil sekali ialah kambing. Kambing ni binatang paling degil. Jangan makan. Itulah yang dia nak makan.
Kita kandang pokok pisang kita dengan plastik, dia nak masuk juga kepala dia. Itu kambing. Masuk kepala dia, dah boleh makan, keluar tak boleh. Kambing ni. Itu kambing. Orang macam itulah degi dia. Yang haram, yang itulah yang dia nak buat. Ini perangai dia. Dan kambing pula tuan-tuan, siapa yang bela dia, menyeronokkan hati dia. Sebab tu orang yang bela kambing, tenang jiwa dia. Cara nak bela kambing, nak panggil kambing macam mana? Datanglah kambing tu. Kebetulan jiran dia nama Ba. Dia tengok je tuan. Mengamuk suami dia. Kamu ngorak bini aku ya? Tak, aku panggil kambing. Yang keluar isteri dia. Ya, kata dia. Saya lahir tahun 72. Bapak saya meninggal tahun 73. Umur saya 8 bulan, bapak dah meninggal. Mana ada bapak? Adik-beradik pula 7 orang. Saya anak paling kecil. Mak saya apa dia buat nak besarkan kami 7 beradik? Hidup miskin. Susah. Jual aiskrim Malaysia nak hidup. Jual sengkuang calit nak hidup. Hiduplah tuan-tuan. Adakah kita jadi papa kedana melarat? Tak. Allah bagi kita ujian untuk kita bangun. Allah bagi kita itu untuk jadi kuat. Allah bagi ujian untuk kita ni jadi hebat. Maka bila adik-adik sekarang ini sedang diuji dengan sesuatu benda, kuatkan. Jangan fed up. Saya ingat lagi masa saya mengajar Mahat Tahfiz tahun 94. Ada satu pelajar saya buta. Buta dua-dua belah mata, memang tak nampak. Macam mana dia hafaz Quran? Masa tu dia menggunakan kaset. Ulang, rewind, ulang, rewind, ulang, rewind. Sampai dah putus tali dia. Tapi dia mampu menghafaz Al-Quran. Sebelum datangnya Quran Braille. Bila dapat daripada Pusat Islam hantar Quran Braille. Barulah dia belajar macam mana nak gunakan Quran Braille, menghafaz menggunakan Braille. Sebelum tu menghafaz menggunakan kaset. Mungkin zaman adik-adik dah tak nampak kaset, zaman CD, zaman USB ni. Zaman kita dulu kaset, ulang dengar. Sampai putus tali kaset. Dia gunakan mata dia yang buta untuk menghafaz Quran. Ada seorang imam di Tanjung Malim. Imam di Tanjung Malim, dia ini satu hari kena demam panas. Demam panas yang teruk, masuk ke hospital, keluar hospital, dia kena rosak kanser apa nama saraf dia, dan mata dia kedua-dua buta. Hanya kerana demam panas. Jadi kita ni jangan ingat kita sekarang ni mata semua celik sampai ketua mata kita sihat. Jangan. Demam panas boleh jadi buta. Kencing manis boleh jadi buta. Apatah lagi pergi ambil garpu, cocok lagi buta. Tu nama dia Kasim Selamat. Pergi cucuk mata. Dia demam panas, buta. Dan bila dia buta, adakah dia menangis? Duk menong tepi pintu menong. Kenapa yuk? Buta mata. Tak. Dia hafiz Quran 30 juzuk dan dilantik jadi imam masjid. Wartawan tanya dia, apa perasaan dari celik nampak jadi buta tak nampak? Alhamdulillah, dengan sebab saya buta saya boleh hafaz Quran. Kalau saya celik mungkin saya tak hafaz Quran. Alhamdulillah. Itu jawapan dia. Alhamdulillah. Jadi adik-adik kalau nak hafaz Quran, celik tak hafaz Quran, buta pun hafal Quran, takkan macam itu. Kalau senang buat lawatan sambil belajar ke penjara. Tempat yang jarang kita buat lawatan sambil belajar ialah penjara. Sebab tahap minda kita ialah penjara tu tempat orang jahat. Penjara tu tempat orang jahat. Itu minda kita. Jom adik merdekakan minda. Berapa ramai yang jahat tapi tak masuk penjara? Yang masuk penjara tu satu penjara 900 orang. Yang di luar penjara jahat tapi tak kena penjara berapa ramai? Berjuta. Tapi perasaan baik. Kita ni kalaulah ada kesalahan mengumpat, penuh penjara tu. Kita ni kalau ada kesalahan, awak di bawah di dakwa di bawah Akta 804 kanun kesesaan kerana mengumpat. Semua kena dengan ustaz kena sekali tuan. Yang dia masuk penjara curi susu.
Mencuri susu kena masuk penjara. Kita ngumpat lecturer kita, ngumpat kawan kita, ngumpat Ustaz Kazim. Dalam TV putih, tengok depan-depan hitam. Dah dosa dah. Kalau itu masuk penjara tuan-tuan, penuh sesak penjara kita sekarang. Dalam penjara ada apa? Ada orang. Berapa lapis pintu nak sampai ke tempat dia orang? Berlapis-lapis. Pang, jalan lagi, buka lagi, pang, besinya gila punya berat. Nak sampai ke tempat tu. Bila saya sampai ke tempat penjara tu, dia orang sedang mandi pula ramai-ramai. Dia punya kolah air ni sepanjang masjid kita ni, panjang dia. Mandi. Bila sedang mandi, saya lalu. Wadah dia sebut apa? Wadah dia kata apa? Tunduk! Pom. Nampak kepala dia. Kenapa tunduk Ustaz? Dia orang tak pakai apa? Ramai-ramai mandi. Allahu Akbar. Jadi abang-abang kalau nak mandi berjemaah, tak pakai apa, masuk penjara. Bila dah saya lalu, bangun! Baru mandi balik. Pom. Ui. Jangan adik-adik cakap masuk penjara seronok, makan free. Masuk penjara seronok apa? Makan free, semua free. Silakan kalau nak masuk. Masuk silakan. Dengan tikus, dengan lipas. Kadang-kadang tikus lalu dalam sel penjara. Kadang-kadang tak nampak pun cahaya matahari. Jangan cakap macam itu. Masuk penjara lah best, makan free. Jangan cakap awak boleh masuk. Saya yang masuk sebagai penceramah pun, bilalah nak habis program ni. Bayangkan dia orang 10 tahun, 12 tahun, 50 tahun, 25 tahun. Jadi jangan buat langsung jenayah. Jangan ada cita-cita jenayah adik-adik ni. Tak apa, masuk penjara free. Tidur pun orang jaga tau. Buat tak? Tapi saya nak bagi tahu, bila saya masuk dalam penjara, ada pondok dalam penjara. Sehari dia orang belajar 5 sampai 10 kitab. Ni penjara di Malaysia. Ada penjara yang menawarkan pengajian hafiz Al-Quran. Kita yang duduk di luar tak hafal Quran, dia orang dalam penjara hafal Quran dan dapat allowance lagi kerana menghafaz Al-Quran. Adik nak allowance? Masuk penjara. La ilaha illallah. Saya tengok, saya kata ni pakai jubah, pakai serban ni tuan. Ini pelajar pondok. Dia orang belajar apa? Belajar kitab. Macam mana kitab di luar kita belajar, macam itulah dia orang belajar. 5 sampai 10 kitab sehari. Ada yang dah belajar 10 tahun. Tuan-tuan bayangkan 10 tahun sehari 5 kitab. Alim tuan-tuan. Ada sebab Tuhan masukkan dia dalam penjara supaya dia belajar agama. Dan ada satu Taiwan yang nak dihukum gantung, masuk Islam sebab duk dengar ceramah. Bila saya masuk situ, dalam 400-500 orang dalam masjid. Dalam penjara tu ada masjid. Di luar kiri kanan ni sel. Ada 900 orang Melayu, orang Islam di situ, tak boleh dengar semua. Dia orang bising. Ustaz Kazim. Dia orang nak masuk tapi tak muat. Bos tak bagi masuk. Bising tuan. Ustaz Kazim, kami nak dengar Ustaz Kazim. Tolong kami Ustaz Kazim, comel kau. Saya tanya dekat bos dia orang ni kenal ke Ustaz Kazim? Tiap-tiap petang Ustaz, sebelum sembahyang maghrib, kami akan pasang dulu ceramah Ustaz Kazim CD YouTube. Dia dengar. Jadi tuan-tuan, bersihkan minda anda. Di mana-mana sahaja anda dapat ilmu, jika anda menggunakan peluang itu. Di mana-mana sahaja anda boleh menggunakan ilmu anda kalau anda menggunakan peluang. Dan di mana-mana saja anda boleh sebarkan ilmu anda kalau anda pandai menggunakan peluang. Walaupun hanya untuk seorang saja. Dakwah bukan tentu ramai-ramai, seorang. Semalam
saya nak pergi ke Nabawan. Bila nak pergi ke Nabawan, saya cari beg dulu. Saya seronok, saya pantang tengok beg dengan kereta mainan. Pantang saya beli 2 beg semalam. Dekat kedai, dekat hotel saya, hotel juta. Bawah dia ada kedai beg lah, kedai kereta mainan. Saya suka kereta mainan. Bila saya turun, saya tengok satu perempuan duduk atas tangga tu. Dah maghrib ni, 6.30 lah, duduk atas tangga. Dia tengok saya tengok dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Balik daripada beli beg, ada lagi dia duduk menung situ tuan-tuan. Saya pun pergi cari roti, biskut nak pergi Nabawan, nak standby dalam kereta. Saya sampai ke kereta, ada lagi. Hai, dah 6.50 dah ni. Tak balik rumah ke? Ke ada pesta tanglong? Saya pun ambil duit, saya bagi RM10 dekat dia. Pergi makan. Apa saya cakap dekat dia? Kalau nak semayang, dalam ada surau, pergi tumpang semayang. Ini ambil duit makan Nak semayang, pergi dalam. Dakwah tu tuan-tuan. Dah semayang belum? Nak semayang-semayanglah dulu. Bukannya susah nak jadi pendakwah. Tuan-tuan cuma kena bersihkan minda. Nak dakwah di masjid, nak dakwah di surau, nak dakwah di ruang kuliah. Sebenarnya di mana-mana boleh dakwah. Tuan-tuan ingat kalau saya buat CD tahun 95, 90 sampai 2011, 2012 saya buat CD. Ceramah saya dalam CD. Tuan-tuan tahu berapa royalty saya? Royalty saya satu tajuk CD 100 keping. 100 keping CD itu hadiah untuk satu tajuk album. Satu album 100 CD, 4 album 400. Bagaimana saya nak dapat duit? Jual CD dapat duit. Tuan-tuan jangan ingat pula, jadi kaya lah Ustaz Kazim ni, orang buat CD untuk dia. Tak ada mana kaya tuan-tuan. 100 keping apa benda nak kaya? Dan apa yang saya buat, 100 keping tu saya letak dalam kereta saya. Mana-mana orang yang saya jumpa, saya bagi. Ada yang tak pakai tudung, saya bagi. Ada yang seluar pendek, saya bagi. Ada yang pakai skirt, saya bagi. Satu hari saya pergi dekat RNR Sungai Buloh. Satu perempuan pakai skirt bawa anak dia. Saya bagi CD. Tak nak. Percuma kak? Bukan beli, bukan bayar. Percuma, ini saya punya. Kalau free tak apalah. Saya harap dia dengar ceramah saya. Beberapa minggu kemudian, dia datang tuan-tuan. Pakai jubah, pakai tudung. Dia tanya saya, Ustaz kenal tak saya? Tak perasan kak. Alah, yang Ustaz bagi CD tu. Lah, saya bagi CD ramai kak. Bukan kak seorang je kak. Mana saya nak ingat? Beratus-ratus orang sebulan. Yang dekat Sungai Buloh. Yang saya tak nak tu. Ya, saya ingat. Ya. Terima kasih Ustaz bagi. Terima kasih Ustaz bagi. Alhamdulillah. Kenapa kau balik tu saya dengar dekat office saya dengar, mula-mula saya nak buang Ustaz. Tapi saya kata, apa salahnya aku dengar? Tak rugi kan? Dia dengar dalam komputer dia. Dan sekarang Ustaz, saya dah berubah. Saya nak hantar anak saya 2 orang ni hafiz Quran. Dan dia buat tuan-tuan. Dan anak dia selepas itu umur 3 tahun, umur 4 tahun dah boleh ingat Quran. Dan kalau tuan-tuan cari CD saya yang lama, saya buat program dengan anak dia. Perempuan seorang, laki-laki seorang, masih kecil dah menghafaz Al-Quran. Dengan sekeping CD saya. Jangan tuan-tuan perasan nak dakwah ni kena komplit. Ada mikrofon, ada formal dan sebagainya. Tak bayar. Dakwah saja. Dan yang paling mengharukan saya ialah saya terbahagi CD tadi kepada pelacur. Dan dia datang beberapa bulan selepas itu. Dia kata, saya pelacur Ustaz. Tak sangka Ustaz bagi CD. Sudah menangis pula lah. Saya berdosa Ustaz. Saya kata, akak berhentilah pelacur akak. Akak duduk di sekolah saya. Apa tu duit-duit saya nak makan apa Ustaz? Duit itu akak haram akak makan. Akak pergi pejabat agama, serahkan duit tu pada pejabat agama, ni duit tak elok. Cuma jangan cakap, ini duit saya pelacur, jangan cakap. Kan menong pegawai pejabat agama kan. Cakap je, dia ni duit haram, dah.
Dan pegawai jabat agama pun jangan tanya pula, haram tu kenapa kak? Jangan tanya pula. Bengong betul tuan. Dah orang kasih tu ambil je lah, letaklah tempat yang sepatutnya. Dan duit haram macam itu tak boleh diserahkan balik kepada pelanggan. Dia ni GRO, dia ni gigolo, dia ni pelacur, dapat duit simpan, bisnes. Bila dah kata haram, jangan keluarkan balik. 200 ni, oh Mr. Tan. 400 Mr. John. Pergi cari pula. Ni dah pulang balik 200 kau. Pulang balik 400. Tak bayar. Kalau kita gigolo bisa lah je dapat duit. Gigolo 1000 ni Uncle Don. Oh sudah. Jangan. Habis tu ustaz, kalau saya dah pulangkan balik duit-duit ni, serah jawab agama, saya nak makan apa ustaz? Saya kata makan di sekolah saya. Apa saya makan, akak makan. Apa pelajar saya makan, akak makan. 2 tahun setengah dia duduk sekolah saya. Daripada pelacur berubah pakai purdah keluar. Bye-bye akak. Semoga hidup akak tenang dan bahagia selepas ini. Terima kasih ustaz. Dakwahnya hanya dengan sekeping CD saja. Sebab itu minda adik-adik kena kuat. Alhamdulillah saya dah masuk televisyen berbelas-belas tahun. Daripada saya muda sampai saya tua, alhamdulillah TV masih panggil. Satu hari saya duduk dalam siaran televisyen, siaran langsung. Waktu nak live, datang satu anak muda. Dia kata, ustaz, boleh tak recommend saya masuk TV? Saya balik dari Jordan ustaz, saya boleh mengajar ustaz. Saya kata dekat dia, saya pun recommend orang masuk TV, macam mana saya nak recommend awak? Sekarang awak ada TV awak sendiri, awak majukan diri awak dalam TV awak, nanti TV yang lain akan panggil awak. Saya tak ada TV ustaz. Awak ada TikTok? Ada. Awak ada Facebook? Ada. Awak ada Instagram? Ada. Awak berdakwah dalam Instagram, dalam TikTok, dalam Facebook, insya-Allah TV akan panggil awak. Kenapa kita nak mengharapkan? Bersihkan minda tu. Tuan-tuan bina diri tuan-tuan dulu. Oh, dia lain lah dia masuk TV, dia lain lah dia masuk TV. Habis tu awak tak ada TikTok. Yang awak buat TikTok yang bukan-bukan tu buat apa beda? Tergelek benda. Siapakah yang salah? Aku tak tahu apa faedah. Buat satu benda yang faedah. Cuba tengok hari ni, bila adik-adik maju dalam TikTok, filem akan panggil, TV akan panggil, Maharaja Lawak pun panggil. Bukannya dia buat apa pun, pakai bedak sejuk, tempek naik basikal, naik motor. Oh, sekarang Ryan Bakery top. Saya berlakon filem baru ni, waktu tu orang tak kenal dia lagi. Saya pun tak kenal. Budak mana ni? Saya walaupun ada TikTok, tapi saya tak tengok TikTok. Rupanya dia TikTokers. Sepah tu reunion panggil dia, Maharaja Lawak panggil dia, radio panggil dia, filem panggil dia. Dia membina nama dia sendiri dalam TV dia sendiri. Adik-adik bina nama adik-adik dalam TikTok dan jadi pendakwah di situ. Orang suka. 3 minit, 2 minit, 1 minit, orang suka. Tak payah nak mengharap, tolonglah saya masuklah TV. Tak payah. Nanti TV panggil. Akak-akak bina nama akak-akak, insya-Allah TV panggil. Ada tak di Keningau 7E? Pergi serang 7E. InsyaAllah TV akan panggil. Yang anda faham, tak faham sudah. Di attacknya 7E. Ingat ya, saya ada maruah, kata dia. Oh, sudah. Menang budak-budak 7E. Sekarang bukan kata 7E tadi dah masuk TV. Alif Syukri pun panggil dia. Penyanyi nombor 1 tu. La ilaha illallah. Jadi, tolong bersihkan minda adik-adik. Jangan nak harapkan 1 saluran, 2 saluran, 3 saluran orang punya. Adik-adik bina saluran sendiri. Biar kita ada followers kita sendiri. Macam-macam adik-adik boleh buat.
Saya followers taklah ramai. Facebook saya dekat-dekat 2 juta je. Tak banyak pun. Orang lain 8 juta. Instagram saya 1 juta je. TikTok saya tahu berapa juta saya tak ingat dah. Tak ramai pun. Tapi bila adik-adik mempunyai followers yang ramai, adik-adik akan tarik orang. Syarikat umrah akan datang. Boleh tak awak jadi duta kita orang? Syarikat jual madu, ustaz, boleh jadi duta madu lebah? Yang terbaru datang jumpa saya, offer saya duta kain kapan mayat. Menung saya, ustaz. Set kapan mayat. Ada minyak, ada daun semua, ada serbuk tanah semua yang ada di dalam tu. Satu set ni 300, ustaz ya. Saya kena iklan kain kapan, tuan-tuan. Lantak engkau lah. Adik-adik tak payah susah hati. Orang cari adik. Apa masalah? Kalau nak fikir tentang wang, jangan takut. Bila adik ada kebaikan, bila adik ada usaha, Allah bagi rezeki. Dan carilah kawan sebanyak-banyaknya. Nama dia friends. Bukan kawan macam ni. Kalau adik-adik kawan macam ni 200 orang je, 300 orang je, adik-adik nak jual apa? Dekat kawan-kawan kita ni nasi lemak. Cari kawan di luar. Friends dalam Facebook, friends dalam TikTok. Jual tudung saja satu malam 100 helai. Tak payah apa-apa, duduk menung aja. Ya, tudung, lebuh, hilang, habis. Hanya buat benda itu. Jadi jangan kita harap pada orang. Bina kerjaya anda sendiri kalau anda bercakap tentang soal keuangan. Baik, yang kedua saya sebut tadi, minda kena kuat. Miskin, sakit, susah kena kuat. Sebab anda akan berhadapan dengan cabaran yang cukup hebat. Jangan ingat jadi pendakwah, jangan ingat jadi orang yang berdakwah pada Islam ni jalan senang. Jangan ingat glamour, tuan-tuan. Jangan ingat glamour. Tuan-tuan kadang-kadang tengok glamour. Seronok jadi pendakwah. Polis escort. Sepanjang saya ceramah, tuan-tuan, yang paling hebat saya ceramah kereta kebal escort. Itu kalau usil lempoyang, wow. Kereta kebal jaga satu padang. Pasal apa Ustaz Kazim ceramah? Yang hebat, tuan-tuan, jadi penceramah memang hebat. Sultan hantar helikopter ambil. Saya nak ceramah di satu negeri, dia minta malam tu, petang tu saya ada di Radio Perak. Saya kata tak boleh tuan, saya ada petang sampai jam 5, mana sempat nak pergi ke negeri tuan, jauh. Di Ipoh tidak ada flight ke tempat tuan. Tak apa ustaz, kami hantar kapal terbang. Hantar kapal terbang? Ya, saya hantar jet saya. Malam ni saya free tuan. Tadi sebut penuh tuan. Celaka betul ustaz ni. Dengar kata jet terus free. Sempat. Pukul 6.30 petang saya pergi airport. Airport Ipoh. Ada jet dia. Orang putih 2 orang. Driver dia, pilot dia. Saya berjalan, datang Mak Saleh tu. Minta nak bawa beg saya. Oh no. Thank you captain, thank you. No. Oh, dia kata tak boleh. It's my job, sir. Let me bring your bag, sir. Okay lah. Silakan. Bila lagi aku nak merasa orang putih bawa beg aku? Naik. Bila naik tuan-tuan, ada 8 seat saja. Saya dengan PA saya ada 2 orang lagi yang mengiring saya. Dan seorang pramugari. Dalam jet ni pun ada pramugari. Astaghfirullahalazim. Bila dah naik di atas, dia tanya saya, Ustaz nak makan apa? Kita ada nasi lemak, kita ada bihun. Ambil nasi lemak lah. Dia pun letak. Elok saya makan. Ustaz, kita dah nak sampai. Astaghfirullahalazim. Apa kejadah engkau? Aku baru nak makan satu suap, engkau dah ambil pula. Setengah jam dah sampai tuan-tuan. Oi.
Kalau cerita tentang keseronokan jadi pendakwah, memang kenapa tak cerita tentang buruknya jadi pendakwah? Tuan-tuan tengok badan saya ni. Tengok ni sakit saya ni. Tengok sakit saya. Belum saya tunjuk tempat lain ni pun saya tunjuk tangan je. Ni kesan berdakwah. Ni. Macam orang ambil pisau, orang toreh Ustaz Hakimi. Oh, sakit tuan-tuan. Seluruh badan kena toreh. Siapa toreh? Entah. Ustaz toreh sendiri kot. Memanglah. Gila dah saya toreh sendiri. Mungkin isteri Ustaz yang toreh, dia benci kat Ustaz ke? Oh, tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak dengar cerita macam mana kena kuatnya minda jadi penceramah. Ada orang bawa cuka, asid nak simbah muka saya. Datang tuan-tuan. Saya ingatkan dia gurau. Aku nak datang rumah kau, aku nak simbang kau dengan asid. Dia jemputlah, datang bang, datang silakan. Rupanya depan rumah. Astagfirullahalazim. Menyesal pula aku jemput dia. Dia nak simbah muka saya panggil polis datang. 2 jam dia bertekak dengan saya dalam rumah. Ada yang letak pisau belit di tengah-tengah jari. Dan ramai-ramai nak bersalam, dia akan tarik tangan saya, sap dia terus. Dahsyat tuan-tuan. Sebab tu saya kadang-kadang saya jarang nak bersalam dengan orang. Bukan sombong, sebab pengalaman. Bayangkan kalau tuan-tuan, tangan tuan-tuan kena toreh, terbelah tangan ni. Ada yang cekak baju saya, 6 orang tunggu saya kat kereta, cekak saya. Kami jemput kau ceramah, bukan mengata pada kami. 6 orang cekak, tu namanya 6 jahanam. Belum masuk lagi yang toreh kereta daripada belakang sampai ke depan. Dalam pula tu tuan-tuan. Belum masuk lagi yang fitnah dalam Facebook, yang fitnah dalam blog. Tuan-tuan tengok ustaz yang paling teruk kena fitnah, saya. Macam-macam kes orang buat macam-macam. Orang fitnah macam-macam. Tapi saya relax. Ada tuan-tuan tengok saya down. Saya tak down. Awak tak down. Kalau kau nak down, kau down lah. Awak tak down. Awak peduli apa? Awak ada kerja. Awak tak down. Yang awak nak down, pulanglah, down lah. Ni tengah duk talk di TikTok sekarang ni. Teman tak down. Yang awak down tu buat apa? Down lah seorang-seorang. Kau ada kerja kelapa sawit. Tuan-tuan, adakah saya bila saya sakit, saya menung di rumah? Tak, saya bangun. Bila saya masuk hospital, saya rehat. Habis keluar, jalan balik. Ini semangat kena kuat. Bukan maknanya bila kita ni jadi lemah. Tuan-tuan bayangkan orang sihirkan saya. Setengah orang dia kata, mana ada sihir-sihir? Kalau otak kau tak ada sihir. Ayat Quran bersepah tentang sihir, kau boleh tolak sihir pula. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Baca surah Sulaiman, kisah Harut dan Marut dan sebagainya. Sampai saya cakap pada mak saya, mak, saya nak berhentilah jadi ustaz, mak. Kau nak kerja apa? Saya nak jual tiket bas ekspres. Dekat Ipoh tu ada medan kit, tempat jual tiket bas. Ulat tiket, tahu ulat tiket. Asal teksi datang, dia kejar teksi tu. Sebab nak jual tiket bas. Saya kata biasa kerja itulah, mak, tak menyusahkan orang. Kau suka kamulah, jangan je kamu kerja. Besok saya tak pergi kerja. Mak saya tanya, kenapa tak kerja? Kalau kerja ulat tiket tu pun bergaduh juga, mak. Ada masalah juga, mak. Di mana-mana pun ada masalah, mak. Baik saya teruskan dalam bidang dakwah, bergaduh-bergaduh pun dapat pahala, mak. Orang tak suka pun dapat pahala, mak. Sebab tu saya tak pernah mengalah. Tak pernah mengalah, tuan-tuan. Ada tuan-tuan tengok saya ni, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, keluar je cerita saya dalam surat khabar. Keluar cerita dalam YouTube, dalam internet, macam-macam cerita. Ada tuan-tuan tengok, saya berhenti berdakwah. Jalan terus. Balik buka lagu lukisan alam tu. Boleh buka tu. Dalam suka hitunglah kesyukuranmu, dalam senang awasi kealpaanmu,
Setitis derita melanda, segunung kurniaannya. Setitis derita melanda, segunung kurniaannya. Setitis derita melanda, segunung kurniaan Tuhan. Apa ya tuan-tuan takut? Yang datang ujian pada kita ni tuan-tuan, setitis saja, sikit. Yang nak datang pada kita segunung nikmat daripada Allah. Jangan duk kenangkan susah tuan-tuan tu. Itu jiwa yang belum merdeka lagi tu. Saya susah, saya sakit, saya payah, saya miskin, awak lainlah, saya apa. Itulah yang melemahkan kita. Dah, gunakan apa yang ada, maksimumkan, optimumkan apa yang tuan-tuan ada, all out. Dan tuan-tuan akan dapat hasil yang all out. Gunakan. Abang-abang di sini apa yang ada? Suara yang ada. Jadi imam. Jadi imam. Saya kawan saya tak ada apa, cakap tak pandai, ceramah tak pandai, tapi suara macam Sudais. Tiap kali tuanku datang, orang panggil dia jadi imam. Tiap kali orang besar datang, jadi imam. Dia tak payah berceramah, dia hanya jadi imam je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali dia tiru pula daripada hak lain pula bacaan. Sekali lagi jadi Sudaisi, sekali lagi jadi yang ni, sekali lagi jadi yang ni. Lama-lama orang suka. Dia jadi qari. Bacaan dia saja menarik orang. Jom tuan-tuan, apa semua orang ada kelebihan. Kenapa kita tak besarkan kelebihan yang Allah bagi pada kita? Bukankah nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, fahadith. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Apa nikmat yang Tuhan bagi pada engkau, tunjukkan, bagi, sebut dan sebagainya. Jangan jadi orang yang diam. Dia diam, pasif, tak mau ke hadapan, takut ke hadapan. Bila orang tolak jadi imam, Din, jadi imam. Balik kampung, Mat, jadi imam, Mat. Kamu ibdas, Mat. Tak apa, pakcik. Tak habis belajar lagi. Tak apa, pakcik. Saya belakang-belakang pun tak apa. Akhirnya pakcik itulah jadi imam. Alhamdulillah. Sampai bila, tuan? Sampai bila? Bang mu lemah. Orang dah bagi peluang, ambil. Din, engkau daripada ibdas, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik bulu roma orang. Sampai bila tuan-tuan? Saya duk tegur ya dalam radio duk azan tu. Dia orang tak tukar-tukar lagi azan tu. Yang kau tarik dalam azan tu apa? Hayya 'alas solah. Apa siapa? Kau ni sawan ke apa? Azan elok-elok lah. Hayya 'alas solah. Ini tidak. Hayya 'alal falah. Dia ni. Sakit tekak ke apa? Kalau sakit tekak saya nak bagi dia kuadin kat dia. Azan elok-elok. Buat elok-elok tuan-tuan. Nombor 2, kekuatan jiwa kena ada. Yang ketiga yang saya nak cakap pada tuan-tuan, seni. Yang ni yang penting ni. Dalam berdakwah. Dalam berdakwah, dalam ceramah, dalam kuliah, dalam apa pun tuan-tuan, tuan-tuan kena berkawan dengan macam-macam orang. Ini seni nombor 1. Seni berkawan. Kerana tuan-tuan bila banyak kawan, tuan-tuan akan boleh bawa benda itu dalam ceramah tuan-tuan. Sebab tu saya dengar ustaz ni cakap, dia bukan orang Sabah, ini orang Perak. Ustaz tadi tu kata, Kedah belah mana? Kedah belah Bukit Besar. Saya kenal orang Bukit Besar. Dan bila saya pergi ke Kedah, saya boleh cakap bahasa dialek Kedah. Mai ke Sabah, boleh bah kalau kau. Lah, mai ke semalam Nabawan apa? Ong apa? Ong soy. Masya Allah. La ilaha illallah. Bila akak-akak ramai kawan, akak-akak akan bawa unsur-unsur itu dalam ceramah. Dan orang yang mendengar ceramah tuan-tuan akan merasa dekat dengan tuan-tuan. Sebab apa yang kita jumpa, kita bawa dalam ceramah kita. Contohnya apa? Cara dia bercakap. Bila saya bercakap dengan makcik,
Makcik tu saya ajuk dia dalam ceramah saya. Makcik apa khabar? Macam ni lah ustaz. Kadang tak sihat, tak sihat sangat lah. Tak tahu, tapi kalau ajak pergi Korea makcik sihat. Orang yang dengar tu dia akan ingat, oh macam aku cakap, macam mak aku cakap, macam opah aku bercakap. Tuan-tuan kena ada seni dalam tu. Ini namanya ilmu tambahan, kelebihan tambahan, bakat tambahan. Saya tengok satu filem, saya boleh ingat dialog dia. Sebab tu adik-adik bila buat satu-satu benda, tumpu. Tuan-tuan, saya boleh tengok dia dan saya boleh ikut cakap dia. Tuan-tuan nak ikut cakap siapa? Haji Bakhil. Haji Bakhil cerita P. Ramlee tu. Orang kedekut tu. Kalau urat ini bertemu dengan urat ini, tandanya Cikgu Murni nak kahwin dengan orang kaya. La ilaha illallah. Yang ini yang kena ada. Ilmu ini, kebolehan ini, bakat. Kadang-kadang bila tengok orang boring, kita hiburkan dia orang, celek mata balik. Celek mata balik. Nampak? Bawa lagu dia. Ku bersyukur padamu ilahi yang memberi hidayah. Azura. Rasa macam kenal pula ni. Kena bijak. Duduk saja-saja tengok orang boring tuan-tuan. Di waktu malam bulan mengambang. Ini kebolehan yang tuan-tuan kena belajar. Sebab tu bila tengok ambil, bila tengok tiru, walaupun dia TikTok saja, jangan tak ambil. Bila tuan-tuan tak ambil, jadi apa? Oh no. No. Ceramah tuan-tuan akan jadi hambar. Sebab tuan-tuan tak ada seni. Kenapa tuan-tuan tak ada seni? Sebab tuan-tuan tak ada kawan. Dengan kawan ni tuan-tuan boleh dapat maklumat. Dengan kawan ni tuan-tuan boleh dapat cara berceramah. Dengan kawan ni tuan-tuan boleh bercerita. Dengan kawan ni tuan-tuan boleh bagi orang tertarik. Pasal uban saja. Tuan-tuan, saya jumpa dengan satu orang makan nasi. Lepas makan nasi, dia tanya saya, Ustaz, cuba teka umur saya berapa? Umur abang 50 ada bang. Uban tak ada ni. Umur saya 65 Ustaz. Oh, tapi uban tak ada. Ini rahsia untuk Ustaz. Cara nak mengelakkan uban. Apa rahsia bang? Lepas basuh tangan, makan nasi tu, basuh tangan. Jangan lap dekat towel, dekat tisu, jangan. Habis tu lap di kepala. Oh, insya-Allah rambut akan hitam sampai bila-bila. Nampak? Saya kata kat dia, bang, itu bukan rambut hitam, itu petua semut datang malam-malam. Saya ceramah dekat tepi Sungai Sarawak. Makan nasi ayam penyet. Habis ceramah, dia orang ajak makan. Jomlah makan. Saya jarang makan malam. Saya memang tuan-tuan, saya tak makan malam. Susah makan malam. Saya makan nasi. Tak tahu kalau tuan-tuan boleh makan malam. Nganga makan malam, ngap je, susah. Anda faham? Tak faham sudah tuan-tuan. Saya jarang makan malam. Saya makan nasi je. Malam tak makan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh makan malam, kira hebat lah. Buat apa mat? Makan malam. Oh, bagus. Mesti kenyang tu. Malam kan. Bila saya duduk di situ, makan nasi dekat gerai rare punya kayu tu. Datang satu anak muda, baya-baya tuan-tuan ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selalu tengok TV hari ini betul-betul. Tengoklah Ustaz. Wah, terima kasih. Selalu TV. Sekarang betul-betul lah. TV tipu sini betul saya cakap. Ustaz, ada soalan Ustaz? Ya. Ustaz asal mana? Saya asal dari Batu Kurau, Taiping. Oh, Taiping. Saya asal syurga Ustaz. Oh. Terkena aku tahu. Dia jawab dia asal syurga. Saya jawab dekat dia, syurga ni ada dua bang, Iblis dengan Adam. Ada abang Iblis ke Adam? Terus dia diam terus.
Tuan-tuan, bila tuan-tuan ramai kawan, tuan-tuan bawalah benda-benda itu dalam ceramah tuan-tuan. Itu sampingan. Tapi bila tuan-tuan tidak ada modal, bila tuan-tuan tidak ada kawan, seni tuan-tuan akan hilang sebab tuan-tuan tak ada isu. Jangan jadi pendiam. Jangan jadi orang yang diam, jadilah orang yang ramah. Balik kampung jadi orang ramah. Jangan balik kampung pakai tai songkok hitam dulu. Dia ibdas. Tak payah. Buka cermin tingkap kereta tu. Assalamualaikum. Haji, sehat. Tumpang Haji. Sila naik. Mau pergi mana Haji? Mau ke masjid? Masuk. Panggil dia naik kereta masuk. Haji, selipar tu kotor. Bersihkan dulu. Zalim betul tuan-tuan. Lala dia ketuk selipar dia dekat luar, dia masuk. Selipar tinggal kat luar, jalan terus. Kena jadi orang yang friendly. Daripada friendly ni tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat macam-macam. Jangan jadi serius. Balik kampung serius. Mentang lah dah ada diploma sekarang. Ini nak sambung ke Mesir pula. Begini duduknya. Kau. Siapa peduli kau pergi Mesir? Lantak lah. Tuan-tuan pergi Mesir, ada satu budak 3 tahun punya fasih cakap Arab. Tak ada siapa heran. 3 tahun cakap Arab. Dia anak orang Arab, fasih 3 tahun. Astagfirullahaladzim. Tak adanya heran menuntut pun zalah kita. Jadi ustaz minta pada adik-adik semua, tolong jadi orang yang friendly. Daripada situ orang akan mula memberikan banyak input pada adik-adik. Banyak ilmu yang dapat bukan sekadar dalam bilik kuliah. Ilmu yang dapat daripada makcik, pakcik, opah yang berada di kampung kita. Yang berada dalam bas kita. Yang berada dalam teksi kita. Kadang-kadang driver Grab tu kita boleh ambil ilmu daripada dia. Tapi kalau adik buka mulut, dia bagi. Kalau adik diam, takkan dapat. Jadi orang yang ramah. Jadi orang yang ramah. Yang kedua, seni. Seni di dalam dakwah itu apa? Jangan bagi orang ngantuk. Kita start ceramah tadi buka berapa Ustaz? 8, 20, 5. Sekarang 9, hampir 45. Dah 1 jam lebih. 1 jam lebih. Yang duduk atas kerusi, okey. Ustaz Hakimi, dia duduk atas kerusi. Okey. Yang bersila ni macam mana? Jam. Krem. Kena gaut. Kena gaut pula. Aduh. Lama gila ustaz ni. Aduh. Tapi macam mana tuan-tuan nak menjadikan 2 jam orang ceramah tak terasa? Itu seni tuan-tuan. Saya ceramah 1 jam. Tak tahu kalau tuan-tuan terasa 1 jam lah sekarang. Tak terasa. Memang tuan-tuan tak terasa sebab tuan-tuan tak bercakap. Yang terasa saya sebab saya bercakap. Yang tak terasa lagi yang ambil gambar. Lagi dia tak terasa. Dia berjalan sana, dia berjalan sini, lagi dia tak terasa. Macam mana tuan-tuan nak menjadikan ceramah tuan-tuan ni orang tak terasa? Seni. Sebab tu kebolehan untuk menjawab isu. Tuan-tuan kena tanya dalam diri tuan-tuan, orang ni datang untuk dengar ceramah ni untuk apa? Dia nak apa? Bagi jawapan itu. Nombor 2, jadikan mereka keluar daripada tempat kuliah, tempat ceramah, mereka pegang, mereka dapat jawapan, keputusan yang mereka nak. Nombor 3, jangan jadikan mereka boring dalam ceramah. Apa dia yang menjadikan orang boring dalam ceramah? Bila tuan-tuan mengulangi benda yang sama beratus-ratus kali. Tuan-tuan, ya, tuan-tuan, benda ni kena ingat tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. 468 kali kita kira dengan sempuang, banyaknya. Ada yang percakapan dia, sudah tuan-tuan. Itu boleh masuk lagi rock. Kan? Tak boleh kan?
Apa benda kau cakap? Ada yang tanya balik, betul tak? Betul tak? Betul tak? Ada ustaz yang suka tanya tu. Betul tak? Betul tak? Buatnya makcik tu cakap, tak betul. Sudah. Jangan tanya balik, betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Awak tak confident dengan apa yang awak cakap. Ya tak? Ya? Ya tak? Apa benda ustaz ni kau? Ya tak? Ya tak? Ya tak? Jangan mengulangi balik benda yang sama. Yang keempat, apa dia yang tak menjadikan boring? Awak tiru modal orang lain. Jangan jadi Azhar Idrus, jangan jadi Kazim Elias. Jadi awak sendiri. Tidak ada modal dia orang. Jangan ambil modal dia orang. Nanti orang cakap, ini tiru Ustaz Kazim ni. Ini tiru Azhar Idrus ni. Ini tiru Samsul Debat ni. Tuan-tuan akan orang tak hormat. Ini peniru. Jadi diri tuan-tuan. Tuan-tuan orang Sabah. Jadikan bahasa tuan-tuan tu diminati. Saya orang Perak. Saya ceramah guna bahasa Perak. Saya orang Kedah. Bila ceramah guna bahasa Kedah. Tetapi jangan menggunakan 100% bahasa dialek. Sebab satu, orang tak faham. Yang kedua, tunjuk awak kelemahan. Saya menguasai bahasa Banjar. Saya menguasai bahasa Jawa. Saya cakap bahasa Perak. Saya cakap bahasa Baling. Saya cakap bahasa Kedah. Saya cakap bahasa Ganu. Saya cakap bahasa Kui. Orang faham. Saya cakap orang Johor. Tak boleh. Di mana kita pergi, gunakan bahasa orang itu. Dia akan lagi dekat. Saya orang Negeri Sembilan. Kalau saya cakap dengan tuan-tuan Negeri Sembilan, tuan-tuan takkan faham. Lemah. Saya orang Perak. Tiba-tiba saya cakap Perak dengan tuan-tuan. Kita ni bukannya apa. Udah lah. Dah lebu. Dah tak ada. Apa ke benda ustaz ni cakap tuan. Saya kena guna bahasa tuan-tuan. Tetapi naikkan nama negeri tuan-tuan. Gunakan bahasa tuan-tuan. Mungkin dalam satu ceramah, dua ceramah, tiga ceramah, ada 4 patah, 5 patah perkataan yang menjadikan orang kenal tuan-tuan adalah orang Sabah. Tuan-tuan adalah sandakan. Tuan-tuan adalah tawau. Tuan-tuan adalah sempurna. Di situ adalah trademark tuan-tuan yang boleh menarik perhatian tuan-tuan. Saya orang ingat hanya dengan kata-kata apa? Kalau dah jodoh. Ini ustaz kalau dah jodoh. Apa trademark saya dalam perkataan saya? Taubat lahum. Sampai sekarang. Lagi, yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Dah, tuan-tuan buat tagline. Dan tuan-tuan akan diminati. Jadi, masa dah tamat tuan-tuan, cukup sekadar itu. InsyaAllah di lain masa kita kongsi lagi pengalaman-pengalaman untuk tuan-tuan pergi ke hadapan di masa yang akan datang. InsyaAllah saya minta maaf kepada ustaz. Saya seorang cakap ustaz, minta maaf ustaz. Ambil peluang, bukan senang nak jumpa tuan-tuan ni. Selama 32 tahun, inilah kali pertama saya datang ke tempat tuan-tuan. Jadi kalau kita nak kongsi lagi pengalaman 32 tahun daripada sekarang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, seni. Seni di dalam dakwah itu apa? Jangan bagi orang ngantuk. Kita start ceramah tadi buka berapa ustaz? 8, 20, 5. Sekarang 9, hampir 45. Dah 1 jam lebih. 1 jam lebih. Yang duduk atas kerusi, okey. Ustaz Hakimi, dia duduk atas kerusi, okey. Yang bersila ni macam mana? Oh, jam. Krem. Kena gaut. Kena gaut pula. Aduh. Lama gila ustaz ni. Aduh. Tapi macam mana tuan-tuan nak menjadikan 2 jam orang ceramah tak terasa? Itu seni tuan-tuan. Saya ceramah 1 jam. Tak tahu kalau tuan-tuan terasa 1 jam lah sekarang. Tak terasa. Memang tuan-tuan tak terasa sebab tuan-tuan tak bercakap. Yang terasa saya sebab saya bercakap. Yang tak terasa lagi yang ambil gambar. Lagi dia tak terasa. Dia berjalan sana, dia berjalan sini, lagi dia tak terasa. Macam mana tuan-tuan nak menjadikan ceramah tuan-tuan ni orang tak terasa? Seni.
Sebab tu kebolehan untuk menjawab isu. Tuan-tuan kena tanya dalam diri tuan-tuan, orang ni datang untuk dengar ceramah ni untuk apa? Dia nak apa? Bagi jawapan itu. Nombor 2, jadikan mereka keluar daripada tempat kuliah, tempat ceramah, mereka pegang, mereka dapat jawapan, keputusan yang mereka nak. Nombor 3, jangan jadikan mereka boring dalam ceramah. Apa dia yang menjadikan orang boring dalam ceramah? Bila tuan-tuan mengulangi benda yang sama beratus-ratus kali. Tuan-tuan, ya, tuan-tuan, benda ni kena ingat tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. 468 kali kita kira dengan sempuang, banyaknya. Ada yang percakapan dia, ya. Sudah tuan-tuan. Itu belum masuk lagi rock. Kan? Tak boleh kan? Apa benda kau cakap? Ada yang tanya balik, betul tak? Ada ustaz yang suka tanya tu. Betul tak? Buatnya makcik tu cakap, tak betul. Sudah. Jangan tanya balik, betul tak? Awak tak confident dengan apa yang awak cakap? Ya tak? Ya tak? Apa benda ustaz ni kau? Ya tak? Jangan mengulangi balik benda yang sama. Yang keempat, apa dia yang tak menjadikan boring? Awak tiru modal orang lain. Jangan jadi Azhar Idrus, jangan jadi Kazim Elias. Jadi awak sendiri. Tidak ada modal dia orang. Jangan ambil modal dia orang. Nanti orang cakap, ini tiru Ustaz Kazim ni. Ini tiru Azhar Idrus ni. Ini tiru Samsul Debat ni. Tuan-tuan akan orang tak hormat. Ini peniru. Jadi diri tuan-tuan. Tuan-tuan orang Sabah. Jadikan bahasa tuan-tuan tu diminati. Saya orang Perak. Saya ceramah guna bahasa Perak. Saya orang Kedah. Bila ceramah guna bahasa Kedah. Tetapi jangan menggunakan 100% bahasa dialek. Sebab satu, orang tak faham. Yang kedua, tunjuk awak kelemahan. Saya menguasai bahasa Banjar. Saya menguasai bahasa Jawa. Saya cakap bahasa Perak. Saya cakap bahasa Baling. Saya cakap bahasa Kedah. Saya cakap bahasa Ganu. Saya cakap bahasa Kui. Orang faham. Saya cakap orang Johor. Tak boleh. Di mana kita pergi, gunakan bahasa orang itu. Dia akan lagi dekat. Saya orang Negeri Sembilan. Kalau saya cakap dengan tuan-tuan Negeri Sembilan, tuan-tuan takkan faham. Lemah. Saya orang Perak. Tiba-tiba saya cakap Perak dengan tuan-tuan. Kita ni bukannya apa. Udah lebu. Dah tak ada. Apa ke benda ustaz ni cakap tuan. Saya kena guna bahasa tuan-tuan. Tetapi naikkan nama negeri tuan-tuan. Gunakan bahasa tuan-tuan. Mungkin dalam satu ceramah, 2 ceramah, 3 ceramah ada 4 patah, 5 patah perkataan yang menjadikan orang kenal tuan-tuan adalah orang Sabah. Tuan-tuan adalah sandakan. Tuan-tuan adalah tawau. Tuan-tuan adalah sempurna. Di situ adalah trademark tuan-tuan yang boleh menarik perhatian tuan-tuan. Saya orang ingat hanya dengan kata-kata apa? Kalau dah jodoh. Ini ustaz kalau dah jodoh. Apa trademark saya dalam perkataan saya? Taubat lahum. Sampai sekarang. Lagi, yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Dah, tuan-tuan buat tagline. Dan tuan-tuan akan diminati. Jadi, masa dah tamat tuan-tuan, cukup sekadar itu. InsyaAllah di lain masa kita kongsi lagi pengalaman-pengalaman untuk tuan-tuan pergi ke hadapan di masa yang akan datang. InsyaAllah saya minta maaf kepada ustaz. Saya seorang cakap ustaz, minta maaf ustaz. Ambil peluang, bukan senang nak jumpa tuan-tuan ni. Selama 32 tahun, inilah kali pertama saya datang ke tempat tuan-tuan. Jadi kalau kita nak kongsi lagi pengalaman 32 tahun daripada sekarang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang kita rasa tak puas, tapi apakan daya, Al-Fadhil Datuk
masa untuk pergi berdakwah ke tempat lain pula. Jadi kita kena terimalah hakikat itu. Jutaan terima kasih saya mewakili pihak IDAS. Jutaan terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada pihak Datuk kerana sudi bersama dengan kita, walaupun sebenarnya Datuk sedang dalam perjalanan ke Ranau, tapi Datuk bermurah hati untuk singgah di sini. Sebelum saya akhiri bicara buha kita pada pagi ini, sekali lagi saya mengajak tuan-tuan, terutamanya penduduk setempat, untuk datang ke Festival Convocation IFDAS. InsyaAllah datang bawa ramai-ramai anak-anak, keluarga, adik-beradik atau semua datang ramai-ramai. Dan sebelum kita akhiri majlis, saya nak minta Fadil Datuk untuk bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzal aqdamahum wa sallit 'alaihim qalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf sepanjang mengacarkan majlis ada kekurangan. InsyaAllah kita boleh bertemu di hari. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila ada nama cerita. Okey, cuba lah tanya satu je. Tak apa, saya dengar. Dengar, Datuk dengar. Boleh Datuk dengar. Saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad bin Abdul Aziz, berasal dari kampung Bandar, jiran yang satu kampung Korat. Di sini saya ingin menunjukkan dua persoalan kepada kita punya puan bersama pada pagi ini. Soalan saya bertanya yang pertama, apakah tafsiran atau tarif sebenar merdeka dari sudut syariat Islam? Adakah bebas dari belenggu penjajah atau adakah bebas dari belenggu syaitan? Jadi saya minta di sini Tuan penceramah tolong dijelaskan. Masalah saya yang terakhir, setelah lebih 60 tahun negara Malaysia merdeka dan setiap tahun negara kita menyambut ulang tahun kemerdekaan ini, namun budaya penjajah masih membelenggu jiwa golongan muda-mudi. Apakah penyebab kegagalan ini? Apakah peranan golongan agamawan agar merdeka itu dapat diterjemah mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ni panjangnya, soalannya bagus, jawabannya pendek. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, apa makna kemerdekaan sebenar? Adakah kemerdekaan keluar daripada belenggu penjajah, belenggu syaitan? Dalam Quran disebutkan kepada kita, yang dikatakan manusia yang berjaya itu apa? Disebut berkali-kali dalam Quran. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakka, qad aflaha al-mu'minun dan sebagainya. Baik, sebenarnya bila kita mengikut Islam, bila kita mengikut Quran dan hadis, itu merdeka.
selagi mana kita tak ikut iaitu, belum merdeka. Sama ada merdeka penjajah atau merdeka syaitan. Sebab sama je dulu. Betulkan balik fahaman kita. Penjajah datang ke negeri kita bukan nak cari rempah ratus. Mereka datang untuk mengembangkan agama mereka. Mana ada Bruno Fernandes makan rempah? Kita tengok Cristiano Ronaldo makan kari ala kapas. Dia orang Portugal. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, orang daripada Portugal. Dan Portugis ini yang mula-mula menjajah Melaka. Alasan dia ialah mencari rempah ratus. Cuba tu tengok muka Cristiano. Dia makan apa? Tak, alasan rempah ratus hanya alasan untuk membenarkan penjajahan. Sebaliknya mereka datang menghancurkan apa juga monumen Islam yang terdapat di Melaka. Sebab itu akak-akak adik-adik pergi ke Melaka, tidak ada langsung sejarah kerajaan Islam yang ada di Melaka. Dia roboh sampai habis. Dia dirikan kota Musa dan benda-benda yang berkaitan dengan agama mereka. Dia berbeza dengan kalau mereka menjajah negara-negara yang bukan Islam. Kalau mereka menjajah negara yang tidak Islam, segala monumen kerajaan itu akan dikekalkan. Bangsa penjajah Europe ada 6. British, Spanyol, Portugis, Belanda, Perancis dan Itali. Ini adalah negara penjajah. Mereka membahagikan dunia ini. Engkau Perancis, engkau pergi jajah dekat Afrika, dekat Kemboja, dekat Laos, dekat Vietnam. Maka ini negara Indochina. Perancis perintah. Engkau Spanyol, engkau pergi ke Mexico, engkau pergi ke Amerika Selatan, engkau pergi ke Asia, engkau pergi ke Filipina. British, engkau pergi ke 100 buah negeri, termasuklah Tanah Melayu, termasuklah Sabah Sarawak, kau jajah negeri-negeri ini. Belanda, 16 negara mereka jajah, termasuklah salah sebuahnya ialah Indonesia. Kemudian datang negara Itali, kau pergi ke Eropah. Dan negara Arab diperintah oleh Perancis, diperintah oleh British, diperintah oleh negara-negara lain. 6 buah negara. Saya tak masukkan Jepun, saya tak masukkan negara-negara Asia. Yang saya sebut ialah 6 buah negara Europe yang memecah belahkan dunia, memecah belahkan pentadbiran dunia, memecahkan nama dia divide and rule. Dia masuk dalam satu negeri, dia akan huru-harakan negeri itu. Dia masuk dalam negeri India, dia buang kerajaan Islam India. Dia masukkan bangsa lain. Dia datang ke tanah Melayu, dia buang kerajaan ini, dia masukkan bangsa lain. Akhirnya peta negara itu berubah. Peta population penduduk berubah. Jumlah akan berubah dan berbagai bangsa akan berubah. Maka pada masa itulah akan menimbulkan konflik sampai sekarang di mana-mana tempat yang dijajah oleh mereka. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, tujuan mereka datang ialah membawa satu benda yang tak pernah terfikir pada kita. Sesuatu yang bercanggah dengan Quran. Memang mereka dah balik ke negara mereka, tetapi fahaman mereka belum lagi keluar daripada fahaman kita. Contoh fahaman paling mudah ialah manusia berasal dari beruk. Sampai sekarang kita belajar manusia asal dari beruk. Sedangkan dalam Quran manusia dari. Sampai bila tuan-tuan nak merdeka? Daripada kecil kita dari buruk, kita dari buruk, kita dari buruk. Takkan Nabi Muhammad pada buruk? Nabi Muhammad semulia-mulia makhluk tiba-tiba disebut asal pada buruk. Pemahaman kita masih belum merdeka. Sebab tu saya cakap berkali-kali pada pihak kerajaan, berkali-kali pada pihak kementerian, mana silibus, mana mata pelajaran yang bercanggah dengan Quran, buang. Ambil yang Quran punya. Yang paling mudah ialah dalam pendidikan sains, dalam pendidikan sejarah. Orang mengatakan bahawa manusia zaman dulu kuno. Orang mengatakan dahulu manusia zaman dahulu bodoh, duduk dalam gua, tak pandai bercakap, tak pandai makan, makanan yang dimasak. Sedangkan di dalam Al-Quran ada 114 ayat yang menerangkan bahawa umat zaman dahulu lagi moden daripada kita.
Tuan-tuan buka dalam surah Ar-Rum ayat 9. Allah Ta'ala sebut orang dahulu memakmurkan bumi lebih daripada kamu memakmurkan. Orang dahulu asyadda minhum quwwah, kuat lebih daripada mereka. Orang dulu lagi kuat daripada kita. Balik buka dalam Quran suratul Nahl, suratul Anfal, yang paling jelas Allah Ta'ala sebut orang dahulu lagi moden daripada kita. Surah Ar-Rum ayat 9. Kita bayangkan, hari ni orang jumpa yang Allah cakap. Orang buka dalam gua, orang buka dalam batu, orang buka dalam tanah, orang jumpa gambar, orang jumpa satu gambar, orang main Facebook, main iPad, MacBook, pakai baju angkasawan, patung yang berusia ribuan tahun, ada jet, ada helikopter yang dijumpai di dinding gua. Jadi masa bila masyarakat dulu bodoh? Zaman Nabi Nuh dah buat kapal. Saya tanya pada tuan-tuan, antara kapal dengan rumah, mana yang orang buat dulu? Rumah dulu ke kapal dulu? Rumah dulu baru buat kapal. Kalau kapal Nabi Nuh boleh buat, takkan rumah tak boleh buat. Saya fikir, adik-adik nanti berjalan, saya orang yang pertama dalam Malaysia, ustaz yang pertama dalam Malaysia yang bawa orang naik kapal cruise, melancong 13 tingkat, buat ceramah, buat kuliah dalam kapal yang besar 13 tingkat. Saya dibawa masuk dalam bilik makan dia orang. 1,000 pekerja, 1,500 penumpang, 2,500 makanannya satu kapal untuk 4 hari 3 malam. Soalan saya, Nabi Nuh bawa binatang berpasang-pasangan, agak-agak makanan dia banyak tak? Tuan-tuan pernah fikir tak? Sebab tu abang kata tadi, ustaz kata tadi, saya kata tadi, buka Quran, kaji. Takkan Nabi Nuh bawa makanan, yang nak makan tu gajah, sekali makan hutan. Dia simpan dalam makanan tu, dalam makanan apa? Peti ais. Bila saya sebut peti ais, tuan-tuan gelap. Mana ada gambar tu? Abang tu dah simpan dalam apa? Tuan tengok dia buat Asyura. Makan nak buat Asyura ni makanan Nabi Nuh. Ya ke makcik? Makcik ingat rimau makan kacang ke makcik? Rimau dibawa, singa dibawa, zirafah dibawa, segala binatang berpasang-pasangan dalam kapal dia. 3 tingkat, binatang, manusia, makanan. Air banyak mana tuan-tuan? Dalam makanan apa yang dia simpan bekasnya, dalam bekas apa yang dia simpan air. Banjir berbulan-bulan, berminggu-minggu, dan mereka boleh hidup. Cuba guna otak. Paling adik-adik kena kaji. Nabi Nuh buat bangunan atas bukit. Anak dibawa. Ribut datang, hujan datang, air dari bumi datang. Tiba-tiba Nabi Nuh cakap, "Wahai anakku, naik atas kapal." Anak dia jawab, "Tak payah ayah, saya banyak bukit, banjir takkan ke bukit." Cuba akak-akak duduk tingkat atas bangunan tu, seorang duduk di sini, agak-agak dengar tak? Leha. Apa? Leha. Ya. Tapi kalau adik-adik duduk di sini, pensyarah duduk tingkat atas, Mat, kau di mana? Dalam masjid. Buat apa? Ceramah Ustaz Kazim tadi dia kata salah pun dah berhenti dah. Jadi bersambung pula. Agak-agak dengar tak? Boleh tak saya kata, kalau Nabi Nuh bercakap dengan anak dia menggunakan alat telekomunikasi? Guna otak. Al-Quran ni suruh kita berfikir tentang. Balik, buang minda. Sebab tu kita kena kaji sejarah. Piramid bukan kubur semata-mata. Piramid adalah gedung ilmu. Sebab itu penjajah-penjajah cari tempat-tempat ini. Mereka selongkar tempat ini. Sebab di tempat inilah adanya gedung-gedung ilmu. Sebab sebelum Nabi Nuh sampai, Nabi Idris adalah orang yang pertama menulis. Dia pertama sekali ada ilmu menulis.
Dan dia mula menulis tentang peradaban yang akan hilang di dalam banjir. Sebab tu dia buatkan binaan yang kukuh itu di zaman Nabi Idris alaihissalam, bukan zaman Nabi Musa. Sebab dia tahu akan hancur manusia seluruh dunia dengan banjir yang besar. Sebab itu penjajah-penjajah dia masuk dalam negara-negara ini, tuan-tuan, dia cari maklumat. Dan bila mereka jumpa, mereka bawa balik ke negara mereka, mereka menjadi negara maju. Termasuklah mereka datang ke tanah Melayu, datang ke Sabah Sarawak, datang ke Semenanjung. Sebab kita adalah bangsa hebat. Orang kita adalah bangsa yang paling pakar dalam buat laut, buat kapal. Pakar dalam bidang pelayaran, pakar dalam bidang astronomi, membelayar. Bayangkan zaman Melaka sudah ada hubungan Jepun dengan Melaka. Sudah ada hubungan Jepun Melaka dengan China. Hang Tuah sudah pergi ke India. Hang Tuah sudah pergi ke Sepanyol. Teknologi orang Melayu sangat hebat, tapi mereka datang, mereka tukarkan sejarah. Mereka kata orang Melayu berjuang dengan keris. Tapi sejarah tak pernah menipu. Melaka mempunyai 3,000 meriam dulu. Dan mereka usung meriam buat balik ke negara mereka. Habis itu kenapa Melaka kalah? Kerajaan Melayu kalah? Kerana pengkhianatan daripada dalaman. Kerana dengki sama-sama kita. Maka manusia yang mengekalkan dengki masih lagi belum merdeka. Yang kedua, macam mana kita nak buat agamawan ini sambutan merdeka? Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok sambutan merdeka ke Hari Malaysia di tempat saya, masjid buat, surau buat. Saya sendiri terlibat dalam maulidi Kedah malam merdeka, buat tausiah tepi pantai, buat cabutan bertuah, kemudian buat zikir, buat nasyid. Kita ubah. Cuma yang ni tak glamour. Yang glamour ialah yang buat siaran langsung dalam televisyen. Akhirnya orang beranggapan itulah cara merdeka di Malaysia. Tak. Sekarang masjid dah main peranan, surau dah main peranan, ustaz-ustaz dah main peranan. Cuma kita tak ada saluran untuk menyiarkan secara langsung. Yang adanya ialah konsert. Itu yang diwar-warkan. Sebab media di tangan orang lain. Kalau media di tangan Ustaz Hakimi ni, tuan-tuan, insya-Allah yang akan ditunjukkan ialah benda-benda yang baik. Jadi yang kena kontrol sekarang ialah media. Bila media tak nak tunjuk benda-benda yang baik, itulah masalah kita sekarang. Sebab tu saya katakan tadi, kita buat media kita sendiri, kita buat televisyen kita sendiri, kita masing-masing ada. Gunakan, semua orang sepakat. Kalau saya ada followers 2 juta orang, 4 juta orang, buat live dalam semua media sosial kita. Ustazah kena ada 4 juta followers, ini ada 5 juta followers. Kalau semua pakat share, tuan-tuan, semua orang tengok benda yang baik. Sebab tu dalam benda yang baik, wa ta'awanu 'alal birri wat